Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ayanda Tuan Pengerusi yang saya cintai dan saya sanjungi, para alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar, pensyarah, seterusnya ayanda dan bunda muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Tuan Pengerusi kata segalanya bermula di sini. Tak, kalau ingat semua-semua betul, segalanya bermula dengan seorang ni. Saya ingat ni, kali pertama saya duduk sini, kalau ingat lagi lah. Ingat lagi masa tu ceramah Ustaz Arundin, Ustaz Ismail Kamus ganti, Ustaz Ismail Kamus tak boleh main. Tuan Pengerusi panggil saya, naik cakap kat depan ni. Yang tu first kali ketak betul, tak tahu nak kata. Jangan tanya orang yang Masya Allah, tabarakallah, tak tahu nak kata. Duduk bawah nasib baik ada meja, tapi meja masa tu dia lain sikit kan. Kena yang tu mula-mula sikit. Impromptu. Habis-habis main maghrib, sunat sembahyang maghrib tu, tepuk saya, Ustaz naik, dia kata. Saya kata, biar betul Lepas tu saat bagi saya sembahyang sunat tu, saya kata sembahyang sunat, tunjuk dulu saya sembahyang sunat tu. Saya bagi saya lah, saya tanya, Tuan Haji betul ke Tuan Haji pilih saya ni? Betul ke saya ni? Dia kata semua naik. Saya cari tak ada orang lain lah, dia kata tengok Ustaz kan. Terus bagi saya naik. Allahu Akbar. Mula daripada yang tu. Ayanda dan bunda yang saya kasih sekalian, suatu hari habis satu program tu, saya minta maaf no, kalau saat lagi tiba-tiba dia jadi macam melalut ke apa, minta ampun. Dia baru sampai setengah jam daripada Johor, masuk rumah, start kata sampai ni pula. Dia ada habis program kita hari tu, ada satu SMS masuk. Dia kata, ni minta ampun kalau tuan dia ada dalam sini ke, saya minta ampun. Kalau tuan dia ada, kita kongsi cerita sama-sama lah. Satu mesej masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz ajak orang dalam TV bila sebut kalimah sad untuk siratal ladzina an'amta alaihim dengan ihdinas siratal mustaqim, Ustaz ajak orang sebut lagu mana? Tolong bukmai dekat saya dalil. Ada tak dalam kitab-kitab ni dia sebutlah nama kitab tu. Saya kata kitab ni pun saya tak baca, jenuh saya nak jawab. Lepas tu tak apalah, saya pun telefon, sebab orang besar hati bagi tahu kat kita pun telefon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya ni siapa, minta bagi tahu, kongsilah apa yang nak dikongsi dengan kita. Tanya macam tu kan. Lepas tu dia kata lah, tak, saya nak bagi tahu Ustaz macam ni. Ustaz suruh orang sebut huruf sad dengan memuncungkan mulut. Sedangkan huruf sad dengan memuncungkan mulut. Sedangkan dalam matan-matan kitab-kitab kita kata qiraat, tidak terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kata kena muncung mulut. Matan dia sebut kata
terangkat lidah. Sebab tu dia panggil huruf isti'la. Isti'la, lidah kita dia terangkat. Cuba kalau kita sebut huruf sa, nampak lidah kita dia macam naik lagu tu. Sa, lidah kita dia naik lagu tu. Dia isti'la, dia naik tinggi. Ba, dia naik lagu tu. Ada naik lagu tu. Sungguhlah, betul. Dia kata tak ada. Apa tu? Ustaz duk ajak orang macam mana ni? Dia kata, ni ustaz duk sepak dalam TV ni, ramai orang duk ambil bacaan ustaz lagu tu. Dia kata, Allah, saya dengar-dengar ketak lutut juga. Kerja ketak lutut kan. Lepas tu saya fikir boleh, rupa-rupanya sungguh dia macam ni. Lepas tu saya nak abang dulu ni. Itulah benda yang saya nak sentuh pada hari ni. Sini bukan lagi masa kat surau ni, bukan lagi untuk saya nak kata jomlah pakat ramai-ramai masuk surau, bukan. Jomlah pakat semayang banyak-banyak, bukan. Sini nak terapkan benda yang kita terlepas pandang. Salah satunya benda macam ni. Bila dia sebut macam tu, saya teringat balik. Saya kata dekat dia. Dia kata, apa? Hujah ustaz lah senang. Abang, apa hujah ustaz yang ustaz suruh orang baca lagu tu? Saya kan sebut, saya tak tahu duk buat dalam TV tu, saya duk ajak slow motion tu kan. Duk buat slow mo tu, saya ajak kata kita kena semua ihdinas sir. Mula kita mesti ada muncul. Kalau siratal, dia mesti muncul sikit dulu. Walaupun dia tak jadi macam tak boleh tu sort balik bawah kau. Okey. Inna Allaha ma'as-sa. Kita yang tu tebal sebab dia duduk ada atas, baris atas, ma'as-sa diri. Yang ni bawah, baris bawah. Sirata dia sikit saja dia ada. Jadi apa hujah ustaz? Saya kata dekat dia, saya ni tak mengaji banyak. Yang ada hujah satu je. Saya baca dengan guru saya, bertalaqi dengan guru saya, macam itulah bacaan dia. Dia kata, yang tu saja hujah ustaz. Yang tu je. Lepas tu baru dia buat main senarai kitab. Dalam kitab ni kata kitab ni kita saya kata Allah, aku tak baca kitab-kitab tu. Ayahna namuna muslimin dan muslimat. Conversation selesai macam tu saja. Dengan diakhiri dengan ucapan beliau mengatakan, ustaz, tolong tarik balik apa yang ustaz dah ajar dalam TV tu, sebab yang tu tak betul. Ayahna namuna muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Yang ni selalu benda kita terlepas pandang. Macam mana? Bila beberapa ketika saya berduduk di atas pentas ataupun duduk di ruang berdakwah, kebanyakannya yang ada sekarang, bila kita mengutarakan hujah-hujah Al-Quran, kita baca hujah Quran tu sambil lewat. Baca dengan baris patahah tak patahah, baris kasrah tak kasrah, main sebut janji keluar huruf ayat Quran tu. Tak boleh. Kena tanam dalam diri kita. Al-Quran asas kepada segala-galanya. Ingat tak lagi peristiwa masa peperangan Iraq tag team dengan Syria ketika zaman pemerintahan Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Bila Iraq tim dengan Syria nak lawan dengan Armenia dengan Azerbaijan. Masa tu belum Islam lagi. Jadi nak menawan dia tu, maka Iraq dan juga Syria duduk satu tempat sekali. Kemudian dalam tim tu ada salah seorang sahabat Nabi nama dia Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni dia duk tengok ni, ada suasana lain sikit dalam umat Islam. Ini umat Islam memang daripada dulu melok sifat dia lagu ni. Dia suka bertengkar benda kecil-kecil. Daripada dulu melok ni zaman Sayyidina Osman, benda yang sama. Apa dia? Kawan ni baca bunyi lagu lain, kawan ni baca bunyi lagu lain, kawan ni baca tak bunyi langsung. Dia baca banyak bunyi dia baca. Jadi pakat dia bergaduh. Hang ni ambil daripada siapa? Aku ambil daripada Sayyid ibn Abdullah ibn Abbas. Hang ambil daripada siapa? Aku lagi terror lah. Aku ambil daripada Sayyidina Ali. Dia main lagu tu. Hang ambil daripada siapa? Aku ambil daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud jauh sikit je lah. Dia duk kutuk lagu tu, kata lagu tu, sedangkan semua tu betul.
Maka apa yang Huzaifah bin Yaman buat? Dia jumpa dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Apa dia kata? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tolong ambil tindakan sungguh-sungguh, kerana Al-Quran adalah sumber kepada umat Islam. Kalaulah buku umat Islam ni, umat Islam bertengkar sama macam mana Yahudi dengan Nasrani bertengkar dengan kita, pangkat berpecah habis semua. Hari kita patah balik kepada benda ni. Al-Quran dia asas kepada semua benda. Jadi bila kita nak memberi hujah betul, kita ada hujah macam-macam, utamakan hujah Al-Quran terlebih dahulu. Jangan kita nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nak baca doa orang tu, itu tak boleh lah. Dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam masa yang sama kita doa, mudah-mudahan malaikat amin semua dapat doa tu. Ataupun kita nak datangkan hujah, selalu orang baca wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia baca wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jinna tu wajib kena kau. Kan? Ada syaddah atas tu. Ada syaddah atas tu dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Insa kena dengar. Itu Al-Quran. Macam mana kita mau nama kita orang sebut. Contoh mudah, hari tu kalau ni kita bagi kata password ATM, ni kita pakai antena rumah. Nak dapat TV hijrah, dia kena pusing. Dia dapat TV hijrah dulu. Nak dapat dia kena talar elok-elok. Talar tempat lain tak dapat. Talar dia punya aerial tu tempat lain tak dapat. Tekan nak cari UHF tu, VHF ke apakah, dia tekan mau kena betul-betul tekan dia dapat. Tekan tak dapat. Sama macam Al-Quran. Kita menggunakan hujah Al-Quran untuk mengukuhkan pendirian kita, menggunakan Al-Quran sebagai membawa rahmat di dalam percakapan kita. Kena sungguh-sungguh. Kalau kita gunakan dalam bahasa yang tak betul, bahasa Quran yang tak betul, baris tak betul, dengung tak betul, syaddah tak betul, tanwin tak betul, tak jadi. Yang tu lah. Cuba tengok kalau Nabi SAW dalam menyampaikan hadis baginda yang mulia, bila sahabat petik kata-kata Nabi, semua Nabi baca kemah-kemah. Semua sahabat baca kemah-kemah. Baca satu-satu, sebiji-sebiji, dengung dia, wakaf dia, semua bagi lengkap. Itu Quran. Ayat dalam benda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Jadi saya sebut dulu berkaitan dengan permasalahan tadi. Nanti orang tanya tu, macam mana Ustaz huruf sad tadi tu? Dalam ilmu tajwid, dia punya makna tajwid tu, dari segi bahasa kita kata tajwid sama dengan tahsin, cantik. Dari segi istilah ilmu tajwid, dia kata mengeluarkan huruf daripada makhraj dia yang betul dan mengenakan hak-hak huruf tu bagi betul-betul hak dia. Dan hak ni terbahagi kepada dua. Satu hak yang original, satu hak yang mendatang. Boleh faham lagi tak? Boleh faham lagi tak? Contoh dia, huruf Ra. Ra ni dia tebal. Dan sifat original dia mesti bergetak lidah kita. Dia gede-gede dulu gitu. Dia gede-gede dulu gitu. Dia Ra. Dia Ra. Jadi bila kita dibariskan Ra dengan baris bawah, tiba-tiba mai satu sifat baru dekat huruf Ra tadi. Dia kena baca nipih kat dia, pandai. Nampak? Dia kena baca nipih kat dia. Sifat tu datang pada dia. Sama macam sifat huruf Sad. Sad dia huruf isti'la. Memang kita kena dengan sekadar mengangkat bibir kita. Mengangkat bibir pula. Mengangkat bibir jenuh. Itu susah. Itu silap. Mengangkat lidah kita. Angkat lidah jadi. Tetapi huruf Sad tu dia ada satu lagi sifat pada dia. Apa dia? Yang datang pada dia nak sebut dia bagi betul. Dia ada sifat yang nama dia itbaq. Itbaq makna dia mulut seumpama mangkuk. Bahasa Arab dia panggil dah itbaq, mulut seumpama mangkuk. Bahasa Melayu dia kata mulut buncung.
sad, dia kena ada sifat munculkan mulut dia, baru dia boleh jadi. Dalam keadaan kita penuhkan mulut kita dalam sa, dia keluar lagu tu. Kalau tak penuh, kita jadi sa lagu tu. Kalau kita penuhkan dia jadi sa lagu tu. Itu berkaitan dengan tadi tu. Dia ada sifat tambahan dia tu yang mendatang untuk nak bagi jadi huruf tu. Contoh huruf ra. Ra memang dia bergetar lidah saja. Dia kata getaran lidah itu mengeluarkan huruf ra. Tapi ra juga tak boleh jadi huruf ra kalau kita tidak itbaqkan dia sikit jadi ra. Kalau dia tak, kita tak buat lagu tu. Cuba sebut huruf ra tak usah muncul. Cuba huruf ra tak usah muncul. Jadi macam mana? Ra takkan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kena baca rabbil alamin. Ayat-ayat bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Jadi bagi kita, apa yang kita kena buat dengan Al-Quran ini, selalunya jarang sangat ada pengkhususan pengajian betul-betul mengaji tajwid hadam sungguh-sungguh macam mana Nabi buat pada para sahabat. Tak ada kita mengaji sungguh-sungguh, tanam dalam diri kita ni, baca macam ni, baca lagu ni, mai kat sini kena dengar, kena baca betul. Jarang ada benda macam ni. Jadi saya sampai untuk diri saya supaya diri saya teringat, saya sampai untuk kita semua supaya kita pun teringat. Jangan letak Al-Quran sebagai secondary punya subjek. Al-Quran adalah primary. Sebab tu macam kita sebut sekolah rendah kan. Orang putih sebut primary school. Sebab apa dia sebut primary school? Sebab itulah asas mula-mula budak-budak nak seronok main sekolah. Sebab tu dipanggil primary. Prime time, masa-masa utama. Primary school, masa yang paling penting. Tapi cikgu sekolah kita, dia sebab dia buat sekolah rendah, sekolah budak-budak kecil. Jadi cikgu pun ajak lebih kurang saja, dia tak tekankan, dia terlupa kata itulah primary school. Time tu kena tanam dekat dia, syok mai sekolah, seronok mai sekolah, seronok belajar. Tapi time tu cikgu buat alpa, cikgu kata Allah budak-budak, esok dia besar dia mengaji lah. Dia terlupa kata itu primary school. Sama macam kita juga, kadang-kadang kita terlupa dan kita terlalai. Apa dia? Al-Quran primary subject. Nak mengukur seorang itu, tengok pada bacaan Quran dia. Haji berapa kali dah pergi haji ni? Saya dah 3 kali pergi haji dah. Oh, 3 kali yang banyak dah. Saya lagi banyak dah. Saya 6 kali. Oh, banyaknya 6 kali. Jom kita duduk tadarus sama-sama. Bila tadarus tu nak baca silap pula. Haji awak haji tak dengar. Oh, kena dengar kat situ. Dia buat melatah pula, kena dengar kat situ. Dia jadi lagu tu. Jadi kita jadi ragu-ragu. Sebab apa? Bukankah masa kita mengerjakan haji, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita, munajat kita, semayang tahajud kita, semayang hajat kita, semayang istikharah kita, semayang apa lagi? Semayang sunat kita, semayang sunat awabin kita, semayang sunat rawatib kita, semayang sunat kita kata tasbih kita. Semua itu dipandu dengan Al-Quran yang menjadi asasnya. Sebab itu bila kita menyebut berkaitan Al-Quran, Al-Quran dia ada syarat dia. Salah satu kena baca betul. Macam mana nak baca betul? Salah satu cara dia, ulama sebut, bacalah dengan berguru. Macam tadi persoalan dia tanya, adakah hujah ustaz yang tu saja dengan berguru? Saya sebut berhujah dengan membaca dengan guru kita. Itulah hujah yang paling besar sekali di dalam mempelajari Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Tanya soalan mudah. Ada tak Jibril ajak kat Nabi tajwid? Duduk mai dekat Nabi, mai kita buka kelas tajwid. Rasulullah panggil sahabat-sahabat apa, mai kita belajar tajwid. Ada? Tak ada. Jibril mengajak kepada Nabi dari bibir ke bibir dengan bacaan bertajwid. Maka Nabi ambil daripada musyafahah melalui dengan cara membaca bersama dengan Jibril alaihi salam pada tiap-tiap bulan Ramadan. Nabi baca dengan Jibril dan Nabi buat kaedah yang sama kepada para sahabat without teaching them tajwid.
Tak ada pun sebut kata yang ni hukuman asli. Abu Bakar ingat tak lagi macam mana Mat Jais? Dia dah tanya lagi tu. Tak ada. Adalah hadis tak ada. Adalah hadis tak ada. Sebab tu kita boleh panggil nama dia apa? Mat Jais boleh panggil, Mat Munfasil boleh panggil. Dia tak ada nama spesifik. Sebab nama tu ulama yang letak. Jadi benda tu ijtihad, boleh berubah-ubah, tak ada masalah. Tapi hukum dia tu mai daripada siapa? Mai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil mai daripada Jibril alaihi salam. Jibril ajak kat Nabi talaqi, baca, musyafahah dengan guru. Guru sebut, kita tengok. Kita sebut, guru tengok. Guru tegur, kita dengar. Kita baca, guru dengar. Itulah kaedah terbaik mempelajari Al-Quran. Walaupun tak hafal ilmu tajwid, walaupun hukum dia tak tahu, walaupun dia tak tahu apa, tapi bacaan itulah yang terbaik. Yang tu. Kalau dulu duduk suasana masa mengaji dekat Mesir dulu, dengan dekat Masjid Al-Azhar, dekat masjid kami, nama masjid kami Masjid Khazan Darah, budak-budak syubra dulu situ. Saya bertalaqi dengan, dia panggil dekat situ mukri. Mukri ni dia panggil sebagai seorang pakar rujuk Al-Quran. Di kawasan Syubra tu, di Masjid Khazan Darah tu akan ada satu mukri. Nama mukri tu guru saya, almarhum Syekh Redha Salim Ali. Minta izin semua kita hadiah Fatihah kat Syekh saya, boleh tak bang? Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya bertalaqi dengan Syekh di Syekh Khazan Darah tu, baca kat situ, dan suasana kita Allah lain. Pasal apa? Dekat sana tua, muda, kaya, miskin, bila duduk saja depan Syekh, semua jadi anak murid. Syekh boleh katok, sumpah katok biasa. Orang tua lah. Syekh boleh biasa. Tapi kita taklah sampai macam tu. Cuma dia nak kata semua mengaji, tak kira umur. Salah-salah nak baca, ada kita tak tahu. Betul, dia ditapa pandai dah, habis selesai. Tak tahu, bagi tahu. Tahu dah, alhamdulillah, pandai dah. Macam tu ya. Memperbaiki asas kepada pegangan orang Islam. Kalau asas kita goyah, tajwid kita tak betul, Quran kita baca tak kena, macam mana kita nak hadiah Yasin? Kita akan selalu kata ila syarafin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita baca al-Fatihah. Nabi dengar kata, ya Allah, umat aku ni rajin hadiah Fatihah, tapi semua salah tajwid. Nabi kata, macam mana nak sampai? Macam mana nak sampai? Jadi jangan kita letakkan Al-Quran dan pengajian Al-Quran ataupun kelas-kelas pengajian Al-Quran dalam keadaan secondary punya pemikiran. Ni kelas Quran, kelas apa ni? Tajwid. Tajwid dah belajar lama dah. Jangan. Kelas tu lah patut kita attempt sungguh-sungguh duduk mengaji, perbaiki. Sebab dia melibatkan keseluruhan benda yang kita buat hari-hari. Nak doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat Quran juga doa tu doa untuk sahabat kita. Surah Allah ampun doa sahabat kita, ampunkan sahabat kita baca doa tu. Quran juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu juga doa supaya hati kita Allah bagi hidayah, jangan tarik balik dah. Jangan dah bagi kita pesong dah. Doa tu kena baca sama juga. Minta zuriat baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin
muttaqina imama. Ayat Quran juga. Tapi cuba tengok bila kita baca Rabbana hablana macam mana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, tak kena tajuk dia. Salah. Sebab apa? Kita di dalam salah satu ilmu bahasa Arab, dia panggil apa? Iktibas. Iktibas ni orang Melayu kata qibah. Ada semua dia kata qibah. Qibah tu bukan qibah. Qibah dia bukan kita duk tarik basuh apa semua, dak qibah dia. Dia betul qibah, qibah tolak sikit-sikit. Jadi iktibas dalam bahasa Arab ni dia apa? Ambil sikit percakapan kita, guna ayat Al-Quran. Baca doa, ambil ayat Al-Quran. Baca doa, ambil ayat Al-Quran. Apa? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ambil ayat Al-Quran juga. Ambil lagi ayat Al-Quran. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana. Belakang tu kan panjang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada nipih belakang dia tu. Kita orang yang rugi kalau kita tak diampunkan Allah. Quran juga. Jadi problem yang menjadi problem hari ini kepada umat Islam ialah bila kita menjadikan pengajian Al-Quran secondary punya pembelajaran. Sedangkan ingat balik mula-mula, Nabi mana ada kelas Pekah masa duduk dekat Madinah. Mana ada kelas kita kata yang lain-lain, dah belum lagi. Semuanya bermula selepas sahabat khatam hadam Al-Quran. Dapat duduk Al-Quran, baru boleh keluar orang macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia? Ingat tak masa Sayyidina Umar mengamuk tu? Dia keluar marah Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar boleh terberhenti tak jadi pancung orang masa hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni. Apa nama Sayyidina Abu Bakar kata? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dia baca ayat tu, dengar ayat tu. Cuba kalau Sayyidina Umar baca tajwid tak betul. Dia baca tajwid tak betul, sebelum Sayyidina Umar nak jatuh tu, Sayyidina Umar kata apa? Aku tak baca tajwid tak betul. Sebab apa saya kata lagu tu? Dialog dia kenapa saya buat kata Sayyidina Umar kata lagu tu? Suatu hari masa Sayyidina Umar masuk kat satu masjid, lintas tu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Hisham. Dia baca surah Al-Furqan. Dia tengah mayang baca surah Al-Furqan. Allahu Akbar, bacalah apa nama tabarakalladzi nazzala al-furqana. Baca. Tangkap kat telinga Sayyidina Umar, dia kata ni bunyi lain macam ni. Aku baca dengan Rasulullah bunyi lain ni, dia baca bunyi lain. Kawan jadi tak puas hati. Nampak? Dalam hadis tu dia sebut apa? Aku ni geram kat Hisham ni sampai tahap aku rasa macam nak tarik dia keluar daripada semayang. Tapi pasal dia semayang, aku tunggu belakang lah. Nampak tak? Baca tajwid rasa lain tu, nak marah, geram orang dalam semayang, nak tarik keluar. Cuma tahu kata dia tengah beribadah, dia baca bukan surah Fatihah. Surah Fatihah dah betul dah. Surah Furqan tu saja rasa belai. Tunggu. Habis semayang, dalam hadis tu sebut apa? Aku segera rentak baju apa saya Hisham, tarik dia main dekat aku, bawa usung pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ni awak Hisham baca bunyi lagu lain. Nabi kata, bunyi lagu mana? Baca Hisham pun baca. Nabi kata apa? Betul. Aku baca bunyi lagu lain. Nabi kata, baca bunyi lagu mana? Dia pun baca. Bunyi lagu lain, lagu cara Sayyidina Umar baca. Nabi kata, betul. Dua-dua betul. Senyap dulu. Selesai. Sahabat baik, alhamdulillah. Ayatnya nama muslimin dan muslimat saya kasih sekalian.
Yang kata bacaan, dia ni baca bunyi lagu lain, dia ni baca bunyi lagu lain, saya bagi contoh mudah, selalu saya baca benda ni bagi orang tahu, bunyi lagu lain tu bunyi lagu mana, lagu ke, dia ni baca bunyi dondang sayang ke apa kan. Dah, bunyi bacaan dia tu contoh mudah saja yang selalu orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama semua, tak ada masalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama, tak ada masalah. Semua orang sama. Maliki Yawmiddin. Sini ada beza sikit. Ada setengah akan membaca Maliki Yawmiddin. Nampak bunyi lain. Jadi bila kita dengar orang tu imam baca kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Kita kata dia bunyi lain ni aku baca panjang selalu. Sama macam Sayyidina Umar. Dia dengar bunyi lain, situ patut baca banyak, dia itu baca pendek. Tapi sebenarnya bacaan tu ada ke tak? Ada. Bacaan tu tidak salah, sabit daripada Nabi SAW. Nabi sendiri baca sama macam tu. Ada pilihan. Jadi ayahnya dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, inilah yang melanda umat Islam sekarang di peringkat rendah, peringkat asas, baby lagi, masa dekat sekolah tadika tu, taska tu, sekolah rendah, primary school, secondary school, college, university. Saya teringat, bila sebut college saya teringat apa dia, kuis kita ada sistem, wallahualam saya tak pasti universiti lain macam mana, saya tak sempat tanya, tapi setakatnya kita duduk di kuis, kita ada satu sistem. You nak jadi apa? Arkitek ke, lawyer ke, nurse ke, jururawat ke, siapa pun, kita akan masa interview, Quran menjadi asas kita. You tak kerti baca Quran, kita tak mau ambil dah. Jadi masuklah budak-budak ni 3 orang, dirahsiakan fakulti mana, segan lah mereka nanti rahsia fakulti mana, umur berapa? 19 tahun. Yang masuk ni umur berapa? 19 tahun. Makna kata dia dah bersekolah selama lebih kurang, tolak mai, dia ada lebih kurang 12 tahun dia dah sekolah. 12 ke 13 tahun dia sekolah, yang melibatkan PAFA, yang melibatkan sekarang JCOF, melibatkan. Duduk-duduk tu dia tanyalah, ni main nak pasal apa, berminat ke dengan kos yang kita nak ambil ni, yang nak tahu. Dia kata minat sungguh, dia kata okey, tak apalah, abang lah pas sonok-sonok. Okey, ustaz ada apa-apa nak ni, fakulti tu ambil saya sebagai untuk bahagian ni lah, ustaz-ustaz lain untuk fakulti-fakulti lain lah, saya untuk satu fakulti khusus ni. Ustaz ada nak tanya apa? Saya kata tak apalah, macam ni lah, 3 orang ustaz bagi pilihan. Saya kata baca surah yang paling seronok suka baca, pilihlah surah apa pun tak apa, baca yang paling kira selalu baca, yang syok sekali baca. Kita tahu dah yang nanti keluar Qul Allah, Al-Fatihah, paling kurang Inna A'tayna. Cuma ada seorang tu dia pergi baca Wadduha. Tak apalah, tak ada masalah, baca. Saya abang suruh-suruh Fatihah salah, Qul Allah salah, Wadduha salah, Wattin salah. Salah semua daripada mula. Dia beritahu ustaz kasar sangat, semua salah. Dah salah semua. Umur 19 tahun baca macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Am pula dah. Am apa pula dah. Am saya kata boleh dah ulang sekali lagi. Kokol lah dia tak apa kan. So ulang dia sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 19 tahun umur. Kacau. Soalan yang timbul pertama, apa yang mak bapak dia suruh lakukan? Adakah dia tidak bersemayam berjemaah dengan ayah dia? Kalau dia bersemayam berjemaah, mesti dia dengar ayah dia baca bunyi lagu lain. Ataupun ayah dia menolak dia menjadi imam sebab dia lelaki. Ayah dia berbukti, abang salah baca lagu ni. Yang kedua, persoalannya, apakah guru-guru JCOF di sekolah dia telah lakukan? Pengalaman dengan guru JCOF, ni saya bagilah kepada guru-guru yang ada dalam ni. Tolong, ini pengalaman.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya biasa jadi guru pendidikan agama Islam. Tag team dengan saya guru Jacob lah. Ayana bunda, guru Jacob baca Quran tak betul juga. Wakaf ni tak tahu lintang pegang, berhenti ikut dan lah. Berhenti ikut dan. Rasa tak nak nafas berhenti, rasa tak nak nafas berhenti. Weh, takkan kau nak baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Oh, tak boleh lah. Dia kata budak-budak tak ada nafas. Pasal dia tak ada nafas, kita kena ajar cara betul-betul dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baru berhenti. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ustaz tak ada nafas. Dia angkat tangan budak kecil tu. Dia angkat tangan. Habis tu nak baca mana? Ajar dia patah balik. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ajar dia betul-betul. Sosok kata budak-budak boleh duduk tibai ikut dia. Tak boleh. Saya masuk 3 kelas dengan guru Jacob. Semua guru Jacob tak boleh baca. Ustaz lah tolong baca. Saya pula jadi guru Jacob. Sedangkan saya guru pendidikan Islam. Saya nak kena ajar yang subjek pendidikan Islam. Tak betul. Oh, tak boleh lah. Kita tak boleh ambil sambil lewat. Sebab apa? Iza mata bni Adam in qata'a amalahu illa min thalath. 3 benda yang ada kat kita. Salah satunya ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ini tidak dimanfaatkan, satu, yang kedua dimanfaatkan dengan cara yang salah. Kesian guru kita. Kesian kita sendiri. Kita ajak orang salah. Orang duk baca benda salah tu, duk sabit atas nama kita. Allah. Ni awak baca lagu ni am-am. Saya baca kat ustaz saya am-am. Ya ke? Ustaz saya kata am-am. Habis buruk ustaz tu. Itu kesan lah. Ada orang pun nanti kata apa? Apa ustaz sekolah ni ajak budak am-am pula dah. Dah sekolah pula buruk. Kena sekolah? Apa guru besar tak pantau? Kena guru besar pula dah. Kena guru besar? Macam mana Jabatan Pendidikan pilih guru besar ni? Kena Jabatan Pendidikan. Dia sebut pasal satu kesalahan am-am. Pasal am-am punya pasal. Yang tu dunia. Yang tu dunia. Kalau akhirat esok kamu diberi tanggungjawab, betul? Betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu pemimpin ataupun bertanggungjawab. Jadi kamu akan ditanya atas apa yang kamu dipertanggungjawabkan. Kamu guru sekolah? Ya. Kamu guru tahfiz? Ya. Kamu mengajar dekat kuis? Ya. Saya lah tu. Kena tanya saya. Ajak budak-budak Quran? Ya. Okey. Pasal apa budak ni macam am-am? Saya tak lepas pandang. Kamu tak bertanggungjawab atas kalimah Allah. Dia nak jawab apa? Habis dah. Habis? Nak jawab macam mana dah? Dia tak ada buah dah nak kilah. Tak ada buah dah nak kilah. Sebab itu pendidikan awal kanak-kanak, apa yang dikatakan oleh Syekh kita, siapa nama? Abdullah Nasir Alwan. Ni sebut-sebut nama ni pun biasa juga jadi isu. Sebut-sebut nama orang ni biasa juga jadi isu. Masa saya duduk dalam TV, saya duduk sebut nama tu guru kita, tuan guru kita, nama semua guru-guru yang hebat belakang ni saya duduk sebut lah. Marah. Dia berkata, jangan Ustaz sebut bahaya. Saya buat kenyataan terus lah, tapi kenyataan tu tak masuk paper lagi. Yang masuk kemarin paper, dia masuk cerita lain lagi. Dia tak masuk cerita semua-semua lagi. Saya kata, kita duduk dalam dunia ilmu. Kalau katalah saya nak cerita kat tuan-tuan, ayahna nak munda sekalian, dekat bahagian kaki kita ada urat-urat syaraf yang melibatkan seluruh badan kita. Sebab tu kita boleh buat reflexology. Ini saya ambil daripada buku Natter, N-A-T-T-E-R, Natter, seorang pengarang yang berbangsa Yahudi. Ustaz dah jadi Yahudi ya? Takkan pula saya orang Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Pasal saya ambil benda ni daripada buku dia. Maka kita sebagai ilmu, dalam kajian ilmu, kita bila tulis apa, kita ada amanah.
Buku apa kamu pakai? Oh, buku orang ni. Kamu kena tulis nota kaki dalam penulisan kamu. Sama macam kita bila kita sebut, oi, kamu nak cakap-cakap ni ambil mana? Kita sebut kata orang yang bagikan saya benda ni boleh saya tahu adalah Simpulan bin Simpulan. Kan itu amanah. Oh, kamu ni minat dengan dia ke? Saya minat dengan ilmu dia. Kamu ni berpahaman macam dia ke? Tak, saya minat dengan ilmu dia. Sebab apa? Al-ilmu itu adalah kurniaan Allah. Al-ilmu nur. Ilmu adalah nur, cahaya. Ilmu apa? Mengaji. Ilmu Allah. Ilmu anatomi. Ilmu Allah. Grey's Anatomy. Syaitan lah tu. Grey's Anatomy tu cerita dalam TV tu kan. Itu syaitan lah. Dia punya ilmu anatomi tu ilmu Allah. Saya terkejut bila kita buka. Habis masa? Ada sikit lagi. Boleh? Sikit lagi. Boleh. Sikit lagi. Saya terkejut bila saya tengok siapa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang ulama yang hebat. Saya ni kagum dengan orang dulu. Apa dia? Dia seorang pakar botani. Botani ni tumbuh-tumbuhan. Seorang yang pakar dalam bidang apa nama oceanografi ni, bahagian laut-laut, sungai-sungai apa semua ni. Tengok-tengok tu dia serban lagi besar daripada saya. Ulama dulu tak ada malu lah. Tu dia serban. Dia yang bagi tahu ni antiseptik ni. Antiseptik tu siapa dia yang buat? Ar-Razi. Ibnu Sina dia major engineer major medical. Macam mana nak rawat batu karang apa semua tu nanti Ibnu Sina. Ar-Razi ni dia cipta tu. Ubat-ubat tu yang apa? Spade tu nak ambil yang ambil apa peluru ke dalam badan apa kan. Itu semua depa yang cipta. Siapa depa ni? Ulama mana? Islam. Pakai sebab ni dia lebih besar daripada kita. Oh. Doktor. Kalau kita lah ni jumpa doktor pakai ni sing kan. Dia tak ada orang Islam. Orang Islam tak pakai dah. Betul? Tak ada lah. Yang ada tu sing kan. Bukan nak kata, ya Allah, Ar-Razi. Bukan. Dah. Jadi tak boleh. Tapi saya abang terang. Selagi kita buat sesuatu berdasarkan ilmu. Saya balik lagi kepada ilmu. Sama macam baca Quran tadi, kena ada ilmu, baca bertajwid. Selagi kita buat sesuatu dengan berilmu, kita tetap akan berdiri dengan kebenaran ilmu. Satu saya sebut apa dia? Jubah sorban. Biasa orang tegur saya, Ustaz pakai sorban dalam TV. Ada ni orang luar tanya, boleh ke orang bagi? Tahu siapa bela saya? Saya tak payah cakap. Tahu siapa bela saya? Ada satu orang mu'alaf masuk Islam, dia bela saya. Dia kata, biar apilah, dia ustaz kami. Yang kata tu perempuan. Alhamdulillah lah. Tapi nak abang kata yang bela tu orang baru masuk Islam. Yang kata tadi tu orang dah lama masuk Islam. Lah biar dia ustaz kami. Ini pakaiannya tak ada masalah. Kemas apa? Tak kacau siapa-siapa. Dan untuk pengetahuan semua, saya punya kuliah dalam TV apa semua tu, saya disponsor dengan jubah. Jubah saya semua sponsor. Dulu tak mau bagi jubah. Lagi semua sponsor. Tinggal nak serban mak dia nak sponsor. Dia kata lagu tu. Tinggal yang ni. Tak ada apa. Ada cakap salah? Tak ada. Ada cakap benar? Tak ada. Semua kita memberi ilmu. Berdasarkan atas paksi ilmu kita cakap. Sebab apa? Salah satu ilmu yang Nabi ajar. Buku tu tak ada saya. Tak apa, nanti saya nak hadiahkan buku tu. Seorang sahabat saya, dia tulis buku tu. Dia suruh saya berniaga. Saya kata, saya ni mana pandai berniaga. Berniaga tak pernah laku. Ada orang dia ada kemahiran, ada orang dia tak ada. Saya tak pandai berniaga. Pasal bagi kat saya berniaga, saya tak pandai. Habis duk lagu tu, buku tu saya duk baca sorang-sorang. Jadi saya kata macam ni lah, susah-susah saya tak pandai berniaga. Saya beli buku 20-30 biji daripada entah. Mai anak pergi masjid mana-mana, surau mana-mana, anak bagi hadiah senang. Salah satu buku yang sahabat saya tulis ni, tajuk dia 40 hadis cara Nabi mendidik. Nabi didik macam mana? Cara Nabi punya communication nak didik orang. Salah satu, Nabi tak pernah keji orang. Nabi
tak pernah keji orang. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, dalam percakapan kita jangan keji. Saya yakin sepanjang yang saya cakap tadi, walaupun ada conversation saya cerita orang kata, saya tak keji orang-orang itu, cuma cerita situasinya. Jangan keji. Nabi tak pernah ajar kita keji orang. Kerana ilmu tidak pernah mengajar kita mengeji orang. Ilmu itu balik kepada siapa? Ilmu milik Allah lah. Kalau buka psikologi ke apa lagi yang ni lah, psikiatris ke apa ke, semua-semua tu dia mesti cakap. Kalau orang cakap dengan kita, kita kena tenung mata dia, kita kena dengar dia cakap, kita kena beri tumpuan dengan letakkan tangan, sama ada dengan kita buat lagu ni ataupun kita duduk rapat dengan dia. Semua tu ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi bila cakap dengan orang, orang kata tu dia mata Nabi, kami duk tengok kami. Tu satu. Bila kami cakap, Nabi akan main dekat dengan kami, nak dengar apa yang kami cakap. Ada lah. Bila kami cakap benda yang salah, Nabi akan berbetul benda tu. Nabi tak keji, Nabi betul. Tak boleh buat lagu ni, buat macam ni. Nabi tak kata pun hang teruk daripada aku. Nabi tak kata lagu tu macam 3 orang tu dapat. Dia hadis famous, selalu orang duk ceritakan. Ya Nabi, bila dia pergi tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi macam mana kehidupan Nabi di rumah? Aisyah kata Nabi puasa, Nabi buka puasa, Nabi berkahwin, Nabi mayang dan tidur. Dia kata yang tu Nabi. Kalau macam tu, kita tiga-tiga macam ni lah. Saya nak semayang sepanjang malam, tak mau tidur. Seorang pula kata apa? Saya nak puasa, tak mau buka-buka lah. Macam larat lah, cara cakap lah. Saya tak mau kahwin sampai bila-bila. Nabi dengar dia cakap. Nabi kata apa dekat mereka? Aku diutuskan untuk buat benda-benda yang terbaik, dan aku kahwin, aku puasa dan buka, aku mayang dan tidur. Ada lah Nabi kata, hampa 3 orang, awak nak jenis Nabi? Dia kata lagu tu, awak nak jenis Nabi lebih daripada aku? Tak, Nabi tak kata. Nabi kata, jangan. Nabi Habang kata, buat lagu ni. Itu ilmu. Sebab itu dalam pengajian ilmu, kalau kita dengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama zaman-zaman dulu, dia tak ada keji-keji, dia tak ada kata benda-benda tak elok. Dia cerita supaya kita menggunakan bahasa yang indah dalam menyampaikan ilmu. Itulah keindahan. Lain yang kalau Allah keji Fir'aun, takkan dia kata Fir'aun rahimahullah ta'ala lah. Fir'aun la'natullah lah. Bahasa apa? Allah yang kata. Haman, Qarun, yang tu semua telah Yahudi la'natullah. Pasal Allah sebut, Nabi sebut. Yang tu layak kita hina, layak kita keji. Orang Islam, jangan. Orang Islam jangan keji sesama Islam. Kita kata dia buat salah, dia salah serupa macam mana kita salah. Jangan keji sesama Islam. Ni kawan-kawan ni, sesama tu iman. Sesama tu iman. Bukan surau ni lah, bukan surau ni, surau lain. Sesama tu iman. Apa baca doa pendek dia ingat Islamic Express orang muda. Kata orang muda, orang muda tu pula kata, dia ingat dia tua, dia boleh baca panjang-panjang. Nak larat ikut dia. Dia domat. Orang Islam dengan orang Islam mana boleh buat macam tu? Kita langgar daripada perbatasan yang Nabi ajar. Sebab apa? Ayana namuna yang saya kasih sekalian, perasan tak satu hadis Nabi tu? Nabi kata apa? Hadis ni pasal kita dengar selalu, tapi perasan tak satu benda? Tengoklah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi letak hub, cintakan orang tu kayu ukur kepada keimanan. Nak tahu seorang tu iman dia tahu macam mana? Tengok dia suka tak kawan-kawan dia. Kalau dia jenis dia mengata tak ada iman dalam tu, berani Ustaz kata, lah hadis tu sebut jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seseorang itu, tak dikira beriman seseorang itu, sehingga kan dia sayang kawan dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Makna kata orang Islam lah sesama Islam.
Dalam minda kita sekarang, kita kena tanam macam mana nak berdakwah, dalam erti kata bukan dakwah yang non-Muslim, bukan dakwah sesama kita yang dah duduk main semayang ni. Yang dah duduk main semayang bukan dakwah lagi. Perbaiki, tambah itu. Jadi dakwah untuk siapa? Yang tak main lagi. Dakwah untuk siapa? Kawan-kawan kita yang duk ada sepejabat, yang duk masih duk. Itu yang kita kena rapat dengan dia. Jangan tinggal dia. Dia kata Nabi suruh kawan dengan orang buat minyak wangi. Dia kata, kita lah jadi minyak wangi kat dia. Kita lah jadi minyak wangi kat dia. Susah? Memanglah susah. Nabi kena punggai dengan batu. Kita takkan duk kena punggai dengan pen, duk kena marah, biasa. Nabi pun kena punggai dengan punggai, sorry, balik. Terdrag, sorry. Dia seronok cakap punggai lah. Sibik tak sebut tokok ke apa lah. Tokok, pepok apa ni. Sorry. Minta ampun, minta maaf. Nabi kena baling dengan batu. Kena tuju dengan batu. Tak apa. Tapi apa Nabi kata? Apa Nabi kata? Ingat, saya suka khutbah Sayyidina Umar. Tapi khutbah tu itulah. Saya nak baca khutbah tu. Salah satu ingredient khutbah tu ni kasyok lah. Pagi-pagi ni teriak kasyok. Tapi kalau ni tengoklah. Kan Sayyidina Umar kata apa? Ibu bapa aku menjadi tebusan aku. Apalah nak diherankan dengan engkau ya Rasulullah, nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi lain. Engkau ni hebat. Pasal apa? Nabi Musa alaihissalam masa dia kena buat tahanan dengan kaum dia, dia lari bawa Bani Israel, lari, jumpa depan laut, belakang musuh. Dalam Quran kata tak boleh lari mana-mana. Maka apa dia kata? Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hapuskan semua orang kafir. Maka Allah kata apa? Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami belah laut kat kamu lintas berjaya sampai ke hujung sana, dan kami tenggelamkan Fir'aun masa dia masuk tengah-tengah tu. Kamu perhati macam mana mereka tenggelam. Nabi Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi Allah Musa doa. Nabi Nuh, buat kapal atas bukit tu. Mereka pakai kata kat dia. Kata saja tak apa, dia berak pula dalam tu. Allah doakan kata berak. Buang air besar, tapi buang air besar nampak macam baik sangat. Dia berak dekat kapal dia tu. Kencing atas kapal tu. Apa lagi? Ludah, kutuk tohmah. Buat macam mana? Apa Nabi Nuh AS kata? Rabbi la tadhaw fil ardi minal kafirina dayyara. Ayat Quran itu. Wahai Tuhan, jangan bagi ada di atas muka bumi ni seorang pun daripada orang kafir. Doa Nabi mana tak makbul. Tu yang main banjir, dia tarik semua hilang ni. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, apa yang orang tak buat kat Nabi, saya tanya. Apa yang hari ni kita rasa yang orang tak buat kat Nabi? Semua ada. Boykot ada. Lapang ada. Kena punggai ada. Patah gigi ada. Darah ada. Semua Nabi ada. Tapi apa Nabi kata? Allahumma ighfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku, mereka tak tahu. Allah, kita ambil pendidikan daripada cara Rasulullah SAW. Nabi tak pernah ajak kita benci orang, marah orang. Dia tak pernah ajak kita macam itu. Nabi ajak kita untuk sayang dan menyayangi. Memang payah. Berapa tahun Nabi nak dapat semua orang? Berapa tahun Nabi nak dapat batalion yang masa pembukaan Fathul Mekah tu Nabi dapat hampir 400,000 orang Islam. Masa dengan Nabi tu dah ada 10,000. Tapi yang duk mai tu, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Safu aja tu yang nak mai tu. Mai lagi estimate yang tuan guru kita sebut dulu ada Ustaz Arun sebut berapa? Hampir 400,000 orang. Nabi dah dapat tu berapa lama? 23 tahun. Kurang 20 tahun lebih. Kira 20 tahun. Kira 10 tahun ke atas lah. 10 tahun ke atas. Kita baru nasihat kawan kita 2 minggu, 10 hari. Baru berapa hari? Nak dia masuk Islam. Cepat sangat. Nak dah dia suka dengan kita. Awal sangat. Dia kena ambil masa. Apa dia? Ambil masa dia sakit, kita pergi masak. Ambil masa dia kesusahan, kita ulurkan. Ambil masa dia terdesak, kita yang ada. Ambil masa tu, kita kena korban. Semua ni cerita ada dalam Al-Quran. Tetapi Quran tak boleh menjelma dalam kehidupan kita kalau kita baca Quran salah. Pasal apa? Ingat tak hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Quran ini dia boleh jadi hujjatun laka atau hujjatun alaika. Quran dia boleh jadi hujah kepada kita membela diri, ataupun Quran yang akan jadi hujah, berhujah dengan kita dalam kubur nanti. Hang guru tahfiz, hang baca aku tak betul ya? Sorry ya boleh. Awak jawab lagu mana? Tak lepas. Quran jadi hujah ke atas kita. Dia tohmah kita. Kalaulah Quran tohmah kita dalam kubur, takkan nak bagi Nabi, nak bagi syafaat pula. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, baru percaya pada Rasul. Rasul dibimbing dengan kitab. Kitab tu tohmah kita. Takkan Nabi nak bagi syafaat? Yang tu kita jangan lepas pandang benda ni. Ini benda ni dah terlepas banyak dah. Tak ada masalah. Manusia al-an khaffafa Allahu anhu wa anna fikum dha'fa. Quran juga sebut. Walaupun ayat ni digunakan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, tapi kalimah Quran tu Allah kata apa? La ni aku tahu hampa semua golongan yang dah makin lemah. Allah kata. Kalau zaman sahabat dah kata makin lemah, kita dha'fa. Apa kali dia dha'fa tak tahu lah punya lemah. Lemah berkali ganda lemah. Jadi dalam keadaan kita yang lemah, sebab tu kita ada kelas pengajian ilmu, sebab tu kita kena ada perkongsian, sebab tu kita kena ada tegur-menegur, yang tua menegur yang muda berbual dengan yang dewasa. Itulah hubungan kita sesama Islam. Jadi proses yang kita kena buat sekarang ni, tambahkan silibus primary Al-Quran dalam keluarga kita. Tak apa, ayah dah pandai baca Fatihah, dah pandai baca surah lazim, baca ramai-ramai dalam keluarga. Surah lazim pun tak apa. Sebab dalam surah lazim pun ada syaddah, dalam surah lazim pun ada dengung, dalam surah lazim pun ada mak iwat, dalam surah lazim pun ada mak badal, dalam surah lazim pun ada mak lazim, dalam surah lazim ada mak lazim, surah lazim. Okey, saya confuse lah. Dalam surah lazim pun ada mak lazim, dalam surah lazim pun ada kita kata wajibal gunna, idgham ma'al gunna, idgham bila gunna, kita ada tambah lagi, kita ada iqla', kita ada hukum lagi yang tambah sikit, tarqiq ra, kita ada kalimah yang huruf isti'la nak sebut macam mana, iqla' nak sebut macam, semua ada dalam surah lazim. Memadai dengan surah lazim, tapi baca, pastikan betul. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah bagi Al-Quran memberkati hidup kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين،
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf anak muda kalau terlajak cakap, terlebih bercakap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahmatan